Cuba anda perhatikan tokoh ekonomi ini. Adakah anda mengenalinya? Inilah J.M. Keynes. Beliau adalah pelopor bagi sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran diperkenalkan pada akhir tahun 1930-an. Pada tahun itu, berlaku kemelesetan ekonomi dunia yang disebabkan oleh kekurangan jumlah permintaan terhadap barangan. Kekurangan jumlah permintaan ini disebabkan oleh berlakunya pengangguran. Akibat pengangguran, kuasa beli masyarakat berkurangan. Seterusnya, stok barangan meningkat dan firma mengalami kerugian. Untuk mengatasi kemelesetan ekonomi ini, sistem ekonomi campuran diwujudkan. Sistem ekonomi campuran menggabungkan peranan sektor swasta dan sektor kerajaan untuk membangunkan ekonomi negara. Gabungan inilah yang membuat keputusan tentang penyelesaian masalah asas ekonomi. Kebanyakan negara yang sedang membangun mengamalkan sistem ekonomi ini. Contoh negara yang mengamalkan sistem ekonomi campuran ialah Malaysia, Singapura, dan Taiwan. Sistem ekonomi campuran. Ciri-ciri sistem ekonomi campuran. Seperti mana ciri-ciri sistem ekonomi yang anda telah pelajari sebelum ini, ciri-ciri sistem ekonomi campuran boleh dibincangkan melalui 6 aspek. Aspek-aspek itu adalah seperti berikut. Pertama, pemilikan sumber. Kedua, pembuat keputusan. Ketiga, pilihan. Keempat, penentu harga. Kelima, persaingan. Dan yang terakhir ialah motif. Klik pada setiap ciri untuk penjelasan. Pemilikan sumber. Individu dan pihak swasta bebas memiliki faktor pengeluaran, tetapi dikawal oleh kerajaan melalui undang-undang. Ini bermakna, individu dan pihak swasta bebas memiliki tanah, buruh, modal, dan usahawan. Dalam sistem ekonomi campuran, terdapat sumber yang hanya boleh dimiliki oleh kerajaan, seperti petroleum dan sumber hutan. Pembuat keputusan. Keputusan mengenai masalah asas ekonomi iaitu apa, berapa, bagaimana, dan untuk siapa barang dikeluarkan, diselesaikan oleh pihak swasta dan kerajaan. Ini bermakna, pengeluar bebas membuat keputusan dalam pengeluaran barang ekonomi. Kerajaan bebas membuat keputusan dalam pengeluaran barang awam. Pilihan. Isi rumah bebas membuat pilihan mengenai barang yang hendak dibeli. Isi rumah juga bebas membuat pilihan mengenai jenis pekerjaan yang diinginkan. Pengeluar pula bebas membuat pilihan mengenai barang yang hendak dikeluarkan. Terdapat kawalan daripada pihak kerajaan terhadap kebebasan pengeluar jika didapati barangan itu tidak membawa manfaat. Penentu harga. Harga barang swasta ditentukan oleh mekanisme harga. Ini bermakna, harga barang swasta ditentukan oleh kuasa permintaan dari isi rumah atau pengguna dan kuasa penawaran dari firma atau pengeluar. Kerajaan akan campur tangan jika harga terlalu tinggi atau rendah. Kerajaan akan sentiasa mengawal harga barang demi menjaga kebajikan pengguna dan pengeluar. Misalnya, kerajaan menjaga kebajikan pengguna dengan menetapkan harga shilling bagi ayam ialah RM6 sekilogram.
manakala kerajaan menjaga kebajikan pengeluar atau petani dengan menetapkan harga minimum padi pada harga RM650 per tan melebihi harga pasaran. Manakala bagi barang awam, kerajaan akan menetapkan harganya. Persaingan. Persaingan bebas antara pengeluar atau firma digalakkan dalam pengeluaran barang swasta. Semua firma bebas bersaing mengeluarkan barang swasta. Firma yang cekap akan kekal dalam pasaran dan firma yang tidak cekap akan keluar dari pasaran. Bagi barang awam, tidak ada persaingan untuk mendapatkannya kerana kerajaan adalah pengeluar tunggal. Motif. Motif utama pihak swasta, pengeluar, ialah keuntungan maksimum. Motif pengguna pula ialah untuk memaksimumkan kepuasan. Motif pengeluaran barang awam yang disediakan oleh kerajaan ialah untuk memaksimumkan kebajikan rakyat.